Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna qabla al-maut taubati wa 'inda al-maut syahadati wa ba'da al-maut jannatan wa na'iman ya Allah. Ya Allah, ya Rasulullah, rezekikanlah kami sebelum kami mati, dan juga kami sempat bertobat ketika kami nanti mendapat mati yang syahid, dan juga lepas kami mati dan mendapat menikmati syurga dan kenikmatannya ya Allah. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa alimna ya Allah ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa anfa'na bima wajna bil dunya wal akhirah wa alkana bis salihin. Allahumma ftah lana ya Allah باب الرحمة، باب الصحة، باب القوة، باب المودة، باب العلم، وباب الخير، باب الرزق، باب الجنة، باب البركة، باب النعمة، باب السعادة بحمدك الراحمين. جزاء الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو ربي سواتي يا كريم، ربي سواتي يا كريم، ربي سواتي يا كريم. أما بعد, Alhamdulillah, syukur kita rapat kepada Allah SWT. Kita masih lagi Allah bagi pinjaman kita badan yang sehat, bagi pinjam kita umur yang panjang, dengan keadaan rezeki yang banyak kita terima seperti yang tadi ataupun seminggu yang berlalu sampai ke hari ini bersama seksi surga kita. Mudah-mudahan juga kita dalam keberkatan kita dan kita menghadiri Allah pada malam ini sebagai tuyup-tuyupnya. Walaupun tadi sebentar tadi adalah hujan lebat yang turun, itu ada satu halangan bagi kita kerana ketabahan iman tuan-tuan semua sekali. Alhamdulillah dapat hadir, syukur kita kepada Allah Ta'ala insyaAllah. Ini tuan-tuan Tusi Ma'amun, tuan imam, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bila, tuan-tuan Siap, tuan-tuan Imam Bila dan Siap, tuan kuasa Masjid Hukum Paya dan juga yang kuasanya. Bila hadirin abah haji Pak Ji yang hadir malam ini, alhamdulillah Pak dalam keadaan sehat atau selalu yang saya. Jadi saya pada malam ini masih belum di bulan depan pun kita buat wasiat tujuh. Ada lagi 3 tajuk saya tengok tadi. Nah, jadi saya masih ambil lagi ini ialah dan sisiran keampunan mak ayah lagi. Jadi sedalam ni sekarang saya ubah sikit je. Orang tua saya ubah pada ibu dan ayah ataupun mak dan ayah. Kita kalau boleh janganlah orang tua kan mak ayah kita, walaupun dia memang betul yang tua, tapi kita menghormati dia. Walaupun dia masih hidup ataupun tak pergi dahulu, sama-sama kita kan. Tajuknya ini ialah sungguh derhaka anak yang mendoakan kedua ibu bapanya 5 kali sehari, masih lagi derhaka. Dan kita doakan 5 kali sehari, kata guru ni. Tazkirah ini siapa yang pergi masih dia kenal kalau orang ni, nama ni. Tak tahu saya nama dia macam mana orang Melayu, tapi bapak dia ada lain. Sama ada nama macam kita Rembawi ke tentu. Iaitu daripada Ustaz Arifin Nugroho. Nugroho saya tak apa bangsa dia. Jadi siapa pernah datang ke Khairul, mana dia selalu dengan satu ikhlas dari masjid, dia tu Zuhur saya buat ni. Selalunya tentunya lah ayat yang begitu banyaknya ialah daripada kita ni student lah kan, banyak di sana menimba ilmu. Dan juga kisah ini di saat itu ialah salat zuhur, ada tazkirah dari seorang syekh sambil menjual bukunya. Di akhirat di akhir tazkirahnya itu dia sempat membeli buku iaitu yang dijual oleh syekh itu tadi. Tajuk bukunya ialah melipat gandakan keuntungan dengan berbakti kepada mak dan ayah. Jadi kita kalau berbakti kepada mak ayah kita melipat gandakan. Kalau kita hari-hari kita baca Fatihah, ujungnya boleh kita sambung Rabbi fili wal walidayya, itu pun hajat tidak tu. Rabbi fili wal walidayya, ampunkan dosa saya dan dosa kedua mak ayah kita. Itu baru sekali Fatihah. Jadi kita baca Fatihah dalam salat berapa kali ni? Yang fardu, yang wajib, yang sunat ya, memang banyak. Jadi saya rasa tuan-tuan
tak kurang daripada 30-40 kali mendoakan mak dan ayah. Kalau kita bacalah Rabbi fili wal walidayya lepas Fatihah tu. Belum lagi Allahumma fili dunubi wal walidayya. Belum lagi dalam bahasa Melayu ya ampunilah dosa mak ayah saya. Itu boleh kira tu. Walaupun mak tu tak ada, ayah tak ada lagi, kita cara ni kita walaupun masih ada yang masih ada, dan kita pula sekarang ni dah jadi ayah dan mak, mudah-mudahan anak-anak kita dan kita war-warkanlah pada anak kita. Dia sempat membeli bukunya yang dijual oleh Syekh itu tadi. Tajuk buku tadilah melipat gandakan keuntungan dengan berbakti kepada mak dan ayahnya. Satu bab di buku tersebut dia membacanya mengenai adab kepada kedua mak ayahnya, di mana dikatakan bahawa sesungguhnya durhaka seorang anak yang hanya mendoakan kedua mak ayahnya hanya 5 kali dalam sehari. Kira-kira 5 kali itu 5 waktu solat lah tu. Bukannya 5 kali Fatihah ya. Tapi kita biar lebihkan. Senang-senang, yang ayat-ayat senang ialah Fatihah. Bukan ayat Fatihah saja, asalkan baca ayat Quran, baca apa yang kita kerjakan buat kebajikan. Kata tadi tuan-tuan dari azan tadi, saya hadiahkan hadiah ni untuk mak ayah saya. Itu dah jadilah. Macam saya buang sampah dalam masjid ni satu bulan, kalau ada pahala ni saya serah pada mak ayah. Sebab pahala kita tak hilang. Saya bengong, kata ada orang yang student ni apa ni, dia kata bengong dia. Kenapa kita sudah mendoakan ayah dan mak kita sehari 5 kali dalam satu hari, dalam salat ataupun lepas salat, masih dikira anak neraka. Macam mana tuan haji tak puas hati, dia cari balik tu guru yang berceramah tazkirah waktu zuhur di Khairu tu. Saya lagi ke masjid tempat membeli buku tadi, bertanya pula kepada pengurusan masjid itu, bagaimana saya boleh menemui syekh yang kemarin menyampaikan tazkirahnya lepas zuhur ni. Setelah dapat nombor handphonenya, saya hubungilah dia dan kami berjanji akan bertemulah di sebuah masjid yang lain yang kebetulan juga dia sedang menyampaikan tazkirah. Selesai tazkirah yang bertemulah dengannya, dan saya bertanya kenapa seorang anak yang sudah mendoakan kedua mak ayahnya 5 kali dalam satu hari masih lagi dikatakan anak durhaka. Itu mendoakan, kalau tak mendoakan lagilah kan. Jadi syekh itu meminta saya membacakan apa doa yang kau bacakan pada mak ayah kau itu. Cuba baca. Rabbi fili wali walidayya, ampunilah saya dan dua mak ayah saya. Berhenti kata dia. Ulang lagi sampai 10 kali. Berhenti, ulang lagi, berhenti 10 kali. Dia tanya sampai 10 kali. Kemudian syekh itu bertanya kepada saya, apakah kamu letih? Baca tadi 10 kali untuk anak mak ayah tadi. Rabbi fili wali walidayya, Rabbi fili wali walidayya. Adakah kamu letih? Jawapannya tidak. Kemudian syekh itu bertanya tadi, apa kamu sampai berpeluh menghadiahkan tadi ayat suci Al-Quran tadi 5 kali, 10 kali yang dia suruh baca, berhenti 10 kali, berhenti. Tidak tuan syekh. Apakah kamu sampai mengeluarkan wang ringgit yang banyak untuk menghadiahkan mak ayah kita, sama ada yang hidup ataupun mati? Tidak juga. Seperti yang kau baca tadi, tidak juga. Kembali saya jawab tidak. Dan kamu tidak ada mengeluarkan wang ringgit yang banyak, tidak mengeluarkan keringat ataupun peluh. Jadi kau tidak perlu mengeluarkan tenaga yang banyak, hanya untuk membaca doa keampunan bagi ayah dan mak kamu. Tetapi kenapa hanya berupaya meminta keampunan untuk mak ayah kita sendiri, iaitu sehari 5 kali saja? Padahal kalau kita kira memang betul. Padahal kamu sejak masih berada di dalam rahim ibu lagi, berapa banyak dah keringat peluh dikeluarkan oleh ibumu sendiri. Ialah mak kita lahir kita tak tahu macam mana. Isteri kita lah tak tengok.
Isteri kita mengandungkan anak yang sulung, macam mana keadaannya? Ada yang benci kat kita, bau busuk bau peluh kita, bau nasi tu mengembang pun busuk. Isteri saya pun kena juga. Masa tu syukur saya duduk di Al-Star Kedah. Pergi duduk Al-Star Kedah dalam hutan. Dia tinggal seorang-seorang. Ada jiran-jiran. Saya tengok balik sekali-kala, dalam keadaan sebulan balik sekali, Maggi bungkus tu banyak berlambak. Saya kata, kau makan Maggi ke? Ya, tak ada apa yang lalu. Itu je yang lalu. Gitu. Ni sebab awak tak ada. Kalau ada awak pun kena marah. Gitu. Sebalik tengok, busuk. Busuk, tak nak langsung. Tapi bukanlah saja dibuat-buat kan. Pembawaan budak. Itu baru itu sikit saja. Sebab kan dibalingkannya. Baju kita ke bawah, bau busuk pun kita. Basuh sendirilah. Saya dibalingnya dengan buah binjai. Pasal dia nakkan buah binjai di Pekan Rabu. Sebelum terbakar lagi tahun 74 tu. Jadi saya kata carilah. Makcik pun sama, tolong cari dalam tu. Faham. Lepas tu tak ada. Lepas info dia marah. Balik pada dalam hutan, dari operasi sebulan lagi, bawa buah binjai 5 biji saya bawa. Tapi muda. Dia capai mana binjai ni macam mana? Dia baling saya. Baling bukan baling bohong-bohong, baling seriusnya. Kalau saya tak ngilak kena. Bila dia tahu rahsianya, dia dah lahir anak dia. Baru dia beritahu. Ingat tak ada bang masa balik dari hutan tu, bawa buah binjai 5 biji, saya baling semua sekali. Ya ingat, tapi aku pun faham, aku tahu. Orang dah beritahu dah, ada orang tua beritahu. Pun bawa budak. Tahun itulah orang sahabat yang sebagai bakal jadi bapa, nak banyak sabar. Pengalaman. Akhir dia menyesal bila dari kita tak marah, menyesal dia pasal dia lawan suami. Itu bukan kena. Kadang-kadang macam-macam perangai orang mengandung. Kampung saya lihat dia tak pernah seokok, naik seokok lah dia mengandung. Satu. Yang kedua lagi dahsyat. Dia makan kari hitam mana al-wali. Makan kari kasut. Kari kasut askar. Dia makan macam dia makan sikit masuk ni. Apa kau makan dia? Sedapnya dia. Sedap. Kata tak nak aku tengok orang makan. Lahirnya naik tapi bukan isteri saya tu, ke kawan saya. Suruh makan siang tak mau dah. Suruh isap okok tak mau dah. Itulah itu satu. Itu baru dia kata dalam rahim belum dia membesar lagi. Dia membesar mak kita macam mana ataupun isteri kita macam mana. Kita mak kita tentu dia membanting tulang tu pergi menoreh getah, membanting tulang tu pergi ke pendang. Dikendong kita dalam perutnya. Kerana nak membesarkan dia, nak diberi makan. Ayah kita pula bagaimana? Begitu juga. Membanting tulang, menoreh getah, pikir, nelayan dan sebagainya, menukang. Kadang jatuh, nak mencari rezeki untuk keluarganya, termasuk anak. Keluar peluh tak ayah mak? Lebih banyak keluar peluh. Kita tadi keluar peluh tak? Duduk tahiyadah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Tuhankan pada mak dan ayah. Baik, Allah amin. Sikit pun peluh tak keluar. Kita bertalih sampai 1000 dalam masjid kita. Kita bertalih menggunakan tasbih. Ada saya tak salin dia, ada kalau pahayanya kau beri ya Allah, saya serahkan semuanya kepada mak ayah saya. Sekali kita buat macam itu, satu kali dosa mak ayah kita jatuh atas kuasa Allah. Kita janganlah lupa, walau mak kita dah lama meninggal, masih lagi dia memerlukan. Terutama kalau kita pergi ziarah kubur. Ziarah kubur ataupun mengantar jenazah ke kubur. Macam tadi lah, macam saya yang sini jaranglah. Hari tu Haji Ismail saya pergilah. Begitu masuk kita kaki kita ke tanah kubur, tak belum sampai ke dalam pagarnya. Baik yang gendah lah, yang mudah. Yang panjangnya panjang. Assalamualaikum ya ahli kubur, Al-Fatihah. Untuk khusus semua ahli kubur yang mula-mula tanam, kita tak tahu tahun berapa mula tanam, sampailah yang baru tanam hari ini, semuanya mendapat. Jadi kita menziarah ahli kubur. Dan selesai itu memang ada kubur ahli keluarga kita di situ.
Baru kita pergi tempat. Sementara orang nak mengumbikan jenazah, kita pergilah ke kubur abah rahmat kita ke, ayah kita ke, isteri kita ke, suami kita ke, anak kita ke, pergi situ tekah Fatihah spesial untuk dia. Macam ibarat macam beli burger lah. Burger sekali beli, burger biasa. Yang ni spesial, burger spesial, harga pun lebih. Jadi khas spesial untuk mak, ayah ataupun siapa yang kita sayang lah. Bukan Fatihah saja ya, apa saja ya yang kita kalau kita tak tabarakallazi, anta tabarakallazi. Kalau ada surah Hasan saja, surah Sabah lillah bismillahir rahmanir rahim, berebut sampai habis, sampai law anzalna. Banyak pahala satu huruf tu bukan ganjaran pahala. Dia nakkan syafaat orang yang menjarah kubur tu. Besok kita pula mati, orang ada lalu begitu, begitulah. Kita akan kata kedekut dengan dia. Dia tak nak jatuhkan sikit pun ayat Quran dia. Dan satu lagi, kalau kubur, janganlah kita cabut rumput di kubur ya. Kubur tahu memang kita pergi kubur. Sekarang ni kubur memang tarang. Kubur saya tu pada kubur saya pula. Kubur di kampung saya, di Persik kecil itulah kubur dia sampai hari ni tak pernah penuh. Saya kecil tahun berapa? Saya ingat tahun saya bawa 9 keluar, 51, 53 mak saya dah bawa ke kubur. Pasal orang zaman dahulu tali kubur atas kubur. Kalau tali kubur, atas kubur, apa-apa atas kubur, bawa makan atas kubur. Kita kecil-kecil pula ikut sajalah. Dah dewasa macam ni, dah tahu, kita pun bertanya. Tok guru kita bertanya, mak yang tanya, kenapa mak dulu bawa makan pulut kuning, makan telur rebus atas kubur? Orang tua dulu kata, atuk kau dulu inilah yang paling suka. Tak ada sanggup paut kita boleh makan dengan orang di bawah. Orang dah mati putus hubungan semua kan. Cuma ayat suci Al-Quran je nak. Kita tak tahu budak kecil lagi balun macam tu. Takut pun tak ada kat kubur masa dulu. Dan juga jangan dibakar tanah kubur kalau boleh. Kita kubur kita tengok orang cantik tu gotong royong. Gotong royong tak apa? Taubah kubur, racun kubur. Pokok ada pokok-pokok atas kubur itu diandam boleh untuk menjadikan cantik supaya dia itulah tempat dia meringankan azab atas kubur daripada orang yang di dalam. Ada tak payahlah kita tanam bubuh nak tempat duduk nak baca Quran ke. So orang baca Quran baca Yasin biasa raya je. Hari lain tu kurang sikit. Menurut kat surau. Itu betul. Baca kat surau, baca kat masjid, kuning di rumah, sampai. Itu atas kuasa Allah. Saya sekarang tu, saya pesan pada anak-anak saya, seperti awal dah. Ayah mati kubur jangan ditembok besar-besar. Jangan dicukur kubur ya. Mak kali. Kalau buang sampah boleh. Ada sampah, macam kata ranting kayu bagi tu buang. Ke pokok tumbuh boleh pokok tumbuh. Jangan tanam pokok besar-besar ke kubur. Mengganggu kubur orang lain. Jangan bunga kemboja. Jangan tanam. Jangan berduri lagi. Tanamlah bunga rosa-rosa, bunga puding. Bunga puding kan tulis. Dia mencantikkan kubur ni. Dan di keluar WhatsApp pun banyak keluar dah kubur dia jadi bakal. Kita pun ingat, kalau kita ingat Nabi ialah dia berjalan di satu kawasan perkuburan dengan sahabatnya, dia terdengar orang kubur sedang diseksa dengan teruknya. Kemudian dia bertanya sahabat dia, kamu dengar ke apa yang kamu dengar? Tidak ya Rasulullah. Apa yang kau dengar Rasulullah? Orang dalam satu kubur tengah diseksa dengan hebatnya. Apakah sebabnya? Kancing tak basuh. Kancing tak basuh saja. Menjantik je. Kemudian Rasulullah SAW patahkan pelepahan kermuk, dicucuklah kepala lah kaki, maka berkata Rasulullah, selagi belum kering pokok ini, kelepah ini, maka selagi itulah dosanya akan diringankan oleh Allah Taala. Maka sunahlah kita ikut sunnah Rasulullah, kita tanamlah. Mula-mula kita berpapan berbentuk batu untuk tanda. Bila dah ada bunga, tanamlah bunga yang tak berapa besar lah.
mencantik kubur. Bukan mencantikkan kubur dengan ditembok besar-besar, buat tempat duduk lah, kalau sampai pergi semayang lah, ada semua tubuh saya umat cantik kubur. Pernah saya tanya orang yang tukang buat kubur tu, orang jalan pantai. Saya baru dia Ustaz, dia kata, "Encik duduk mana?" Saya duduk Bandar Sengala. Saya baru daripada kampung sawah Sengala. Buat kubur yang kemar dua, ya, korban mati dua kemar. Lelaki tu seorang tu, seorang perempuan tu kali lah. Saya tanya harga dia, berapa tuan harga satu ban? 3,000. Sampai siap lah tu. 3,000 dua, 6,000. Kalau 6,000 tu kalau kita belikan benda ni, satu jangan beli aja, belikan semua sekali, daripada speakernya, radio dia sekali, sampai yang corong atas sekali, tak sampai 6,000. Saya dah buat. Saya macam-macam macam ni, menantu saya meninggal jawab sini tu, saya bermain. Jadi anak saya kata duit banyak lebihnya, apa nak beli? Kalau saya tu baik ayah. Ayah nak tanya, surau kita tu main kalau usik je kan, kadang bersorak, kadang bila nunduk je berdangun. Ganti terus elok. Pakai kau hari ni elok. Tok Guru pakai, Tok Imam pakai, Tok Bilal pakai, orang belajar ceramah lama pakai. Pahala jemaah dari itu ke situlah rumah. Berlebih lah saya bagi dia. Dan lebih pulang saya balik. Saya katakan itu duit bukan duit saya, duit arwah satu. Dan ini untuklah untuk dah surau. Ambil kat surau pun nak buat apa buat. Jangan bagi-bagi, jangan bagi lagi. Surau bukan banyak sumber untuk keuangan. Masjid adalah minggu-minggu. Itu lebih bagus. Tadi cuma tanda minta ampun tadi cuma 5 kali. Maka itulah dikira kita dikira anak masih anak durhaka lagi. Padahal kamu sejak masih berada di dalam perut ibumu, berapa banyak keringat peluh yang telah dikeluarkan oleh ibumu dan juga ayahmu kerana mencarikan rezeki untukmu. Dan berapa berat menanggungmu yang berada di dalam perutnya lagi. Kerja dibuat, tanggungjawab pada bapa, pada suami pun dia buat. Tanggung pada anak yang kandung pun buat lagi. Betapa sakitnya ibu yang sangat-sangat melahirkan kamu pula. Berapa urat yang putus urat sekali lahirkan, 44 urat. Berapa itu yang tak berjahit, yang berjahit itu bedah harganya. Berapa berat pula risiko yang ditanggung ibu bila dia melahirkan anak dia. Betapa besar belanjanya yang sudah dikeluarkan oleh kedua mak ayah tadi untuk apa tu, membesarkan kamu. Dan sebagai balasannya kamu hanya mendoakan 5 kali dalam sehari. Betul kalau diberdoakan. Kalau masa sekarang banyak anak tak sembahyang. Macam mana? Padahal satu kali saat membacakan doa untuk kedua mak ayah itu, Rabbi fili wali walidayya, itu satu saat itu juga satu dosa dari ayah ibu kemudian dihapus oleh Allah Taala. Itulah hebatnya kalau anak yang soleh solat. Orang dalam sembahyang ni mestilah nak soleh solehat. Saya pun juga tak kira masuk, senang saja saya pediahkan untuk mak saya nak tidur Fatihah seronlah sekali, sebelum tu mak ayah mesti sekali. Lebih untuk dan bacaan yang masa nak tidur tu saya ikut pada Sadin Al-Lapih Arwah, Alif Lam Mim satu gitu. Kemudian kita baca ayat kursi, kemudian kita baca bawah ayat kursi itu. Apa nama wa'ala azim. Macam orang bertahlil lah, macam tahlil. Kemudian baca lagi Amanah Rasul. Cukup itu. Dia arwah tu dia cerita dia buatkan wirid tahlil. Wirid bila kalau dia mengaji apa? Anak-anak dia solat dia buatnya wirid. Dan kita wirid tak boleh lah kalau kita baca sendirilah. Kalau kita buat waktu wiridnya, maka tidur tak payahlah kita nak baca lagi tu, baca yang lain lah. Anak azan dah tu. Tak azan lagi. Masa untuk azan dah punya dia kan. Kita berehat dulu. Kita jawab azan. Tu azan tu kan kalau dunia lalu untuk mak ayah dia dapat untuk kita tak hilang. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Rasulullah. La hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata. La hawla wala quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati Ya, sambung balik pada kita tadi. Seperti mana kita nak tidur tadi, saya sambung balik, iaitu dah baca itu yang seperti kita tadi. Kemudian kita baca bismillah 21 kali. Kemudian kita baca kul 4 kul lah, masuk kuliah sekali. Kemudian kita bacalah ada apa ya, salawat-salawat Nabi sebelum kita lelap. Sampai kita habis baca ke mata kita luyu lah kalau yang nak tidur lah gitu. Dan kita sebelum baca itu kita niatkan kita pahalanya ada ni ayat Quran kita baca tadi, ya Allah sampaikanlah untuk mak ayah kita. Kalau hidup masih hidup itu, kalau dah meninggal lebih-lebih lagi lah. Ini ada sebuah kisah iaitu di mana seorang tua yang sangat dia dikebumikan penuh dengan dosa. Tiba-tiba saat orang tua itu sedang dalam kesusahan di dalam kuburnya, Allah beri keringanannya dan berikan kemuliaannya. Jadi semua ahli kubur yang lama dia merasa heran kenapa jadi begitu. Jadi sampai ahli kubur lain pun bingung kenapa dia diangkat darjatnya seperti itu. Kemudian ada malaikat menjawab, ini berkat doa daripada anak-anaknya. Itu kita ayat-ayat kalau kita jahat tapi kita doakan Allah ampunkan dia. Jadi sekarang apakah yang kita masih berat untuk membacakan doa untuk kedua mak ayah kita bila-bila waktu masa. Jadi kita cari, janganlah kita sampai sekat 5 kali saja, ambillah lebih daripada itu. Renung-renungkanlah sajalah semuanya ini. Kita sebagai anak-anaknya kepada arwah-arwah mak ataupun ayah kita yang khususnya yang telah pergi menemui Tuhan Yang Berjalil dan ataupun yang masih hidup lagi,
bertuahlah anak yang seperti ini. Walaupun kita tak apa-apa semua, tak banyak yang hafiz Quran. Jadi kalau kita pakai mana yang kita tahu, kita baca ya, hadiahkan pada mak ayah. Sebab satu huruf itu ada ganjaran pahalanya. Kita ni, Allah bagi kita ni tiga kali seruan saja. Seruan pertama telah dipanggil. Baru sebentar tadi Tuan Haji Syamsuddin panggil. Itu seruan pertama. Banyak tak orang yang ambil perhatian seruan pertama? Kita dalam masjid ni lah, satu tangan lah. Dalam masjid suruh di mana-mana. Tapi yang tak sedar lagi tu, tak dengar. Macam mana? Panggilan kedua ialah panggilan haji dan umrah. Haji dan umrah banyak yang dah pergi haji, tak boleh umrah. Tapi sekarang masa ni masih tertahan lagi kerana COVID-19. Para travel pun kan wahara juga sekarang. Sebab tak ada langsung kapal terbang nak ke sana. Orang tak pergi, takut. Buat badal haji. Saya dapat 9 badal haji dekat yang Haji Senan Melaka. Boleh lulus, tapi barang tak dapat. Barang semua tak boleh buat keluar. Itu dapat bersijil, kata ustaz ni. Ada yang buat tu, duit pun tak dapat pulang lagi. Sebab COVID tu. Saya dapat duit buat balik. Dah serah lah pada punya. Panggilan ketiga ialah panggilan yang kita tunggu-tunggu. Itu ialah panggilan maut. Tuhan panggil kita 3 kali. Jadi panggilan kita yang pertama tadi, kita tak abaikan. Dan panggilan haji umrah, banyak dah orang dah pergi. Walaupun sekarang tak dapat pergi, rasa-rasa kita dah pergi tu syukur Alhamdulillah. Tapi rasa-rasa saya akan dibuka lagi lah sikitnya keadaan keamanan negara kita dan juga negara yang lain-lainnya. Jadi janganlah kita lawan mak ayah kita. Kalau ada mak ayah lagi, lawan tu cepat-cepatlah kita mohon ampun dan maaf. Kerana dosa ni, dosa yang di Allah Ta'ala banyak kali dia beritahu ni, berat sangat dosa mak ayah ni. Iaitu dosa kita dia saya catat lagi yang berkenaan orang yang durhaka mak ayah ni. Kalau dia masih ada mak ayah lagi lah. Kalau dia dah mati, nak buat macam mana? Tak ada nak kata apa lah. Ini dia iaitu saya ni berapa kali baca ni. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu dzunubin yurallahu taala ma syaa min ila yaumil qiyamah illa uquqil walidayya. Itu yang baca tu. Fa innallaha ajilu li sawabihi fil hayati dunya qabla al-maut. Artinya setiap dosa yang dilakukan oleh manusia yuakhirullahu taala. Zunub tu banyak kan jamak tu. Yuakhirullahu ta'ala, iaitu dilambatkan pembalasannya masya'a, sekendaknya lah Allah bila dia nak balas di dunia ni ke, sakaratul maut ke, dosa-dosa banyak kita lakukan, dosa tengah sembahyang kan, kencing tak basuh bagai tadi, ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Illa uquqil walidaini, cerita tu. Illa uquqil walidaini, kecuali mendurhakai mak dan ayah. Fa innallaha yu'ajilu, sesungguhnya Allah menyegerakannya li subihi, bagi apa yang didurhakakan itu, fil hayati dunya qabla al-maut, masa hidup di dunia sebelum mati. Baru-baru ni saya ada tengok WhatsApp daripada Arab Saudi. Bahasa pun bahasa Arab, ada bahasa Melayu sekali. Siapa hantar WhatsApp semua tak tahu, tak ingat lah. Dia mak dia ada, dia ni orang kaya biasa berlaku macam ni. Diusirnya ibu dia, memang dah tua. Ditolaknya ke rumah, pakaian ibunya ada di atas. Dia lari pergi ke atas, ambil pakaian ibu itu, nak melemparkan baju ke pakaian mak dia ni. Tak ada siapa dia seorang, orang tahu tolak tidak apa tak. Baru nak lempar, tersangkutlah kat dinding tu, jatuh depan mak dia, senyap terus. Itu Allah cepat bayar kes dia. Itu kalau kita ada mak kita sudah terbahasa cepat ke atau kasar ke, cepat-cepat minta ampun mak pada mak ayah tu. Yang masih ada lah mak ayah. Tapi kebanyakan kita ni sebenarnya dah tak ada lah. Kita takut itu. Dan bila anak-anak kita pun beritahu yang ni pada dia jangan melawan pada mak ayah. Anak-anak sekarang memang banyak melawan.
Banyak yang datang dekat saya minta tolong Ustaz lembut macam mana nak lembutan dia kata. Kalau kerana dia yakin dia percaya, bawalah makanan dia kata. Ini itu dan ini itu dan ini, dan makan kegemaan dia. Sampai buat tish-tish pun buat uti semua buat dia. Izin Allah Ta'ala banyak begitu. You rasa sekarang tak jalan malam kata dia. Itu semua Allah Ta'ala hanya kerja bukan saya dia kata. Sebab apa? Dah orang untuk memohon kata izin tak tolong kita minta tolong kepada Allah Ta'ala. Kembarkanlah dengan sembahyang hajat sikit. Kalau dia ada bayi duit sikit tu, kalau diizin Allah Ta'ala maulah. Baca bagai macam mana pun itu Allah kuasa Allah Ta'ala. Memanglah pegang anak banyak yang degil. Kita pun kalau kadang-kadang terdegil juga ke rumah yang sesekali tu lah, tercepat tu. Saya sendiri pun dulu masa mak saya hidup tu tentu juga cepat saya minta balik pun. Tak ada dalam telefon. Dan akhir sekali mak saya nak mati, malam tu buat kenduri nak balik ke Sabah, makan sama-sama, seronok minta maaf ampun dan maaf saya nak mati ke mak mati ke. Orang tahu saya tak tahu, itu Allah Ta'ala kuasa. Kalau tak saya ini jumpa saya betul. Bagi salam, assalamualaikum mak, saya nak balik mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi esok mak saya meninggal, saya dah terlepas ke 15 Pak Squadron di Bantu Ketamben tempat penunggu saya terbang. Tu undang Johor hantar misi balik segera mak meninggal. Tak percayalah saya. Malam tu elok makan semua. Dah balik rumah masa tu tahun 76. 78. Balik-balik dah tengok orang ramai ada, bisikal ada, tok lebay ada, baru saya percaya mak saya meninggal. Saya sembahyang isyak dulu, orang sampai tak sembahyang, tempang saya jadi imam kali. Baru saya tengok mak saya. Saya tanya, mak mati macam mana ya? Jatuh sungai. Sungai pakai ketingnya. Tak ada belah air tu. Tengok you. Dia menyiram kebun yang saya buat yang cuti sebulan. Berkuat-kuat sangat dia suruh buat sini. Kau buat sini pula kebun tanah mak nak dia. Dulu tanah mentua orang buat. Saya tanam dia pria panjang tu. Kemudian hari kenduri dia yang orang kampung ada sambut lembu penuh kan. 3 hari sampai hari 80 lah. Hari kenduri itu semua apa yang kau tanam tu buat gula-gulaan gitu. Patutlah mak kuat sangat senam ke itu dia. Tapi saya anak yang paling degil sekali daripada 14 orang. Anak yang ke-7. Anak yang paling nakal. Tapi saya rasa puas hati kerana mak saya dengar saya minta maaf, dia bagi salam, menjawab sesama saja. Saya pun tak ada bercakap dengan mak lagi, terus dia pergi. Kata kita tak tahu. Saya elok-elok gitu pun akhirnya kita yang terakhir bertemu. Begitu juga kita malam ini belum tentu lagi kita bertemu esok-esok. Pasal mati kan banyak yang moden, makan moden, buang moden. Makan banyak yang spesial, mati pun spesial. Kubur pun spesial. Dulu kubur siang-siang tanam, malam tak ada. Sekarang malam pun orang tanam. Sebenarnya tu bagus tu. Tanam orang kumikan cepat malam sebab orang yang alim ulama sekiranya di semua amal ibadah dia akan berkata cepatlah kumikan aku, hantarkanlah aku cepat, aku dah nampak tempat aku yang paling nyaman hanya sekali tempat tu. Tapi bagi orang yang sebaliknya pula, waktu dia mandi 3 kali jeritan jenazah, kita tak dengar. Kita kapanan 3 kali jeritan, kita tandu baru berjalan petiah sekali. Dia tandu, dia menjerit 3 kali jeritan. Ada kitab tu 3 kali jeritan jenazah ada. Sebab apa? Dia dah nampak api menjulang-julang dalam kubur dia. Itu bagi orang yang sebaliknya tadi. Kalau di Allah kita terima Allah tak ada. Dia kata boleh cepat-cepatlah kumikan. Kalau itu kita jangan bawa aku nak tengok keluarga aku. Bila kita tak dengar. Bila kita dah mati, kita nak bila kita mati ialah orang yang mati belum tahu lagi dia mati. Padahal kita dah mandikan dia, dah kapankan dia, dah sembahyangkan dia. Bila dia tahu mati, apabila baliknya kaum keluarganya meninggalkan tanah perkuburan 7 langkah, datang malaikat muka dan nakir, kemudian dibangunkannya, didudukkannya. Dia masih tadi mimpi tidur, mimpi mati, mimpi ngeri. Apabila dia tengoklah malaikat bangunkan dia dalam yang lihat itu, baru dia sedar bahawanya aku telah meninggal dunia. Waktu itulah dia menjerit sekeras-keras. Apa tu? Kita besok sekeras-kerasnya kerana dia tinggal seorang diri. Panggil emak sekuat-kuat hati, panggil ayah sekuat-kuat hati, abang, kakak, isteri, tak ada seorang pun yang dengar.
Nah, akhirnya barulah dia tahu dia telah meninggal di dunia. Tapi ada teman masa kaji baca Quran, waktu kita ambil masuk kita dikapankan, Al-Quran dah ada di dada kita. Dialah yang melekat sampailah kita masuk ke syurga mengikut pada kitab tu lah macam. Itu yang orang baca Quran. Walaupun tidak hafal, dibaca pakai mana tu pun semua akan jadi teman di dalam kubur kita. Banyak teman kita dalam kubur so. Quran yang pertama, si solat satu, dia bagi si solat, si zakat satu, si puasa satu, si amal-amal yang tuan-tuan datang ni, semua amalan datang, amalan kaki yang pertama muncul. Orang kalau kita terima, maka amalan kaki kita tu besar. Tadi kalau lelaki tampanlah, kalau perempuan rupawan. Kita bertanya, siapakah kamu wahai yang amat cantik, bau kosturi yang amat wangi? Aku tiada yang apa. Inilah amalan kamu yang di kaki. Kamu tak pernah, kalau kamu tak pernah meninggalkan jemaah dan juga berjemaah di surau ataupun di masjid ataupun di tempat-tempat kebajikan. Macam kata orang kahwin sini pun kebajikan juga. Bukan sembahyang, dia kebajikan. Kalau sebaliknya, apakah datang seorang yang pakai berhodoh-hodoh menonoi-nonoi? Siapakah kamu dalam keadaan begini? Orang kafir semua tu. Kamu busuk. Inilah amalan kamu yang kamu nak tunjuk kepada Tuhan kamu. Bukan siapa kita pun menyesal lah. Itu biasanya orang kafir. Jadi kita sesama kita, jangan kita tinggal anak-anak kita ke. Kita pun ahli, macam tu juga kita ni ahli jemaah kan, ahli masjid, ahli surau. Tapi kita biarkan anak kita dadah aurat, isteri kita dadah aurat, dia akan datang tuntut. Dia tuntut. Dan masa di dunia tu ayah aku langsung tak ada marahan. Aku tak bertudung, aku itu baru saya dengar dalam WhatsApp ni. Dan kadang isi aku tak pernah pun dia suruh aku ini dan itu ini. Habis dosa kita. Mepelih kita mepelih agama macam. Habis amal kita, tak ada apa lagi dia ambil pula dosa dia. Dosa anak kita, dosa orang lain, dosa anak kita, dosa suami kita, apa isi kita. Bapak kita ni ketua keluarga. Tahu je kita ni. Jadi kita nasihatkanlah sekali sekurang-kurangnya untuk isteri dan anak-anak. Jangan kalau nak kerap kesalahan, nanti dia lari. Kita juga susah. Sekali kita serahkan anak-anak kita, mak lagi ke, bini kita, maka dia di penyaksian dia rasa ada dia dah nasihatkan aku, tapi aku sendiri tak mau. Selamat kita. Benda ni bertertatib antara mereka. Jadi sesamalah kita taubatlah kita banyak-banyak saat kena laku balik yang tak baik itu, supaya Allah terima. Selagi pintu tutup, dia tutup dan tandanya 3 hari gelap, 3 hari malam, dan juga matahari terbit di tempat dia terbenam dan air mengalir untuk haus. Itu dah pintu taubat dan Allah Ta'ala sil. Dan waktu itulah masjid penuh, surau penuh, tapi what to do? Tak terima oleh Allah lagi. Istilah pada malam ini, aku laqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.